Ni kat Jah ni macam mana Jah? Jah tu Aisyah lah. Jah ni macam mana? Wahai Aisyah, walaupun engkau aku sayang, tapi Khadijah ini dia hidup dengan aku, susah senang bersama dengan aku. Pengorbanan dia ketika Islam baru nak bersinar, tak ada tolak bandingnya. Aku sayang dia, sayang sungguh. Ketika saat Khadijah umur 65, setengah kata 65, setengah kata 62. Sebab Nabi hijrah umur berapa? Nabi hijrah tuan-tuan 13 tahun lepas dilantik menjadi Rasul. Menunjukkan berapa? 40 Rasul, 53. 53 baru hijrah. Menunjukkan 53 masih kuat. 55 peperangan Badar. Kita 55. Siapa sini 55? Semua tak mengaku tuan-tuan. Alhamdulillah. 55 angkat senjata. Saya dekat-dekat ni 55 ni, semangat ni. Peperangan Badar 55 tuan-tuan. Kita 55. Jom pakcik. Tak apa. Duduk meja panas. Tak larat lah. Meja panas untuk kira apa. Meja panas pun tak nak ada dah tuan-tuan. Ni 55 ni nampak. Peperangan Badar. Hebatnya tuan-tuan, Nabi SAW tuan-tuan, di saat Khadijah saat nak mati, nazak. Dalam keadaan nazak, Nabi masuk. Wahai Khadijah, isteriku, bagaimana keadaan kamu? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, apabila aku meninggal, aku tak tinggal apa lagi untuk kamu. Sesungguhnya aku ada sisa-sisa tulang dan isi yang kau boleh korek di dalam kubur ini. Kau koreklah akan tulang itu, kau juallah untuk kau bela Islam ini. Korek tulang tu, jual, beli, bela Islam ini dengan tulang-tulangku. Kalau tulang aku ini berharga. Hebatlah. Bila kata macam tu, Allah hantar Jibril alaihissalam. Jibril turun bagi tahu, wahai Muhammad, oleh kerana Khadijah nak menjualkan tulang-tulang dia untuk agama kamu, Allah sampaikan salam kepada dia. Bila sampaikan salam, apa yang diberitahu oleh Nabi? Wahai Khadijah, oleh kerana ucapan kamu ini, melalui Jibril, Allah sampaikan salam kepada kamu. Bila sampaikan salam, maka Khadijah pun sebut dengan tangannya bergerak meletakkan di dada, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Dan Khadijah meninggal dengan kalimah itu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, mati dua ini, pertama Abu Talib dan Khadijah. Bila mati tuan-tuan, Nabi tak ada tempat bergantung. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, hidup kita jangan bergantung dengan makhluk, bergantung dengan Allah. Rezeki Allah bagi tuan-tuan, rezeki Allah bagi. Hidup kita ni Allah bagi. Hidup dunia ni yang paling dahsyat kali apa dia tuan-tuan? Nikmat yang Tuhan bagi, bukan tangan. Nikmat yang paling hebat yang Allah bagi dekat kita ialah oksigen. Oksigen tak ada, makan tak boleh nak. Ni oksigen. Saya nak tanya, berapa banyak oksigen yang kita sedut? Kita syukur tak dengan nikmat Tuhan bagi? Oksigen. Cuba bayang tuan-tuan, jantung kita tak boleh berfungsi, kita kena ada bateri, kena ada macam-macam nak kena beli. Tapi Allah bagi nikmat oksigen. Ada orang tak bersyukur. Ni nikmat Tuhan bagi cukup banyak. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bagi tahu dengan nikmat yang Tuhan bagi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah tarik dua ni, Nabi rusing. Tapi Nabi bergantung dengan Allah. Bila bergantung, Allah uji dia. Sebab tu ingat, Allah sebut dalam Quran, "Lau kana 'aradan khariban wa safaran khasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim syuqqah." Jika apa yang kamu seru memberikan keberuntungan yang mudah bagi kamu. Bila kita seru mudah, kita seru buat Islam mudah, semua orang ikut kita. Walakin ba'udat 'alaihim syuqqah, tetapi ada ujian. Tuan-tuan kena ingat, bila kita sebut benda baik, ada uji. Di antaranya apa? Orang terdekat kita akan uji kita. Ni orang dekat kita ni. Tuan-tuan kena ingat, kita buat hidup dunia ni, buat apa pun orang takkan suka semua. Semua takkan suka kita. Saya ingat saya buat Mahat Tafiz. Saya ingat baguslah saya buat Mahat Tafiz. Pertama rintangan ialah keluarga kita. Yang kedua, adik-beradik dekat-dekat. Yang seterusnya, jiran-jiran. Tapi apa nak buat pun, kita jadilah seperti mana? Luqmanul Hakim.
Luqmanul Hakim. Tuan-tuan tengok, sebab tu dalam kerja Islam, tuan-tuan ingat Allah uji macam tu Nabi. Kerja Islam mesti kena uji. Luqmanul Hakim dengan anaknya dengan seekor keldai. Ingat tak? Naik keldai. Ayah naiklah atas keldai. Luqman anak dia kata tak apalah, saya pegang tali. Dia berjalan. Bila berjalan, jumpa satu kelompok. Kelompok ni kata apa? Apa punya bapa anak suruh jalan, dia naik keldai, teruk bapa ni. Tu sebut tu, dengar tu. Macam kita lah buat benda baik, dia akan sebut. Jadi apa yang dia buat, dia turun. Anak engkau naik pula. Aku kena dah. Dia pun kata, ni anak naik pula. Dia pun tarik. Sampai satu kelompok, dia kata pula, apa punya anak bapa suruh jalan, teruk betul. Ni kata juga. Dah kali macam ni lah. Dua-dua turun, pakat pegang dua-dua. Lalu satu kelompok dia kata, apa punya manusia, ada kemudahan tak guna. Tengok, kata juga. Lah kali macam mana nak buat? Macam ni lah, kita naik dua-dua. Naik dua-dua, bapa dengan anak. Lalu satu kelompok kata juga, manusia ke keldai? Keldai punya kecil naik dua-dua. Nasiblah keldai ni tak boleh bercakap. Sampai macam ni punya seksa ni. Kata juga tuan-tuan, sebab tu dalam buat kerja baik, orang akan kata kita. Tapi tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW diuji. Uji macam mana? Inilah peristiwa Isra' Mi'raj. Uji ni uji cukup hebat. Sebab uji yang benda tak nampak. Yang lain nampak. Nampak macam mana? Nabi SAW tuan-tuan, bila bulan ni, Bapak Quraisy kata, wahai Muhammad, kau boleh belah bulan, kami beriman. Nabi ambil tangan, buat macam ni ya. Tuan-tuan tahu tak kajian aero angkasa, NASA, mereka mengkaji tuan-tuan, rupanya bulan itu ada tempat seperti mana dipotong rekahan ni, kamu dibelah macam tu, terbelah bulan ni. Boleh tengok, boleh nampak tak? Beriman juga. Allahu Akbar. Tak tahu nak buat apa. Nabi SAW tuan-tuan akhirnya diuji macam mana? Peristiwa subhana. Sebab tu bila sebut subhana ni, benda yang tak boleh kita buat, Allah boleh buat. Subhana. Sebab tu banyak benda bila kita sebut subhana. Contohnya, kita nak pergi berjalan, musafir, kita kena baca apa? Doa kenderaan. Betul tak? Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukhrinin. Tuan-tuan bacalah, Allah pelihara dengan subhana. Lagi apa? Siapa yang sebut ni, Nabi kata kalimata ni, dua kalimah, khafifatani ala lisan, mudah disebut, wa habibatani ila rahman, berat pada timbangan, wa sakhilatan fil mizan, berat pada timbangan, wa habibatani ila rahman, Allah suka kita. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka kat kita. Saya pernah cerita tuan-tuan, pernah ada seorang anak muda datang jumpa saya, Ustaz, saya nak pergi interview, ada tak kabel? Saya kata kabel tak ada. Ustaz, ni kabel. Kamu nak tak supaya kamu dapat kerja? Dia kata nak. Kamu sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka kamu, orang interview akan suka. Jadi dia hafal lah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tiba-tiba namanya dipanggil, Encik Abdullah, sila. Dia subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tolak pintu, lupa bagi salam. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dia pergi sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Rupanya orang yang interview tu orang yang ada ilmu agama. Dia kata, kenapa kamu sebut yang ni? Kamu sebut ini, Allah suka kat kamu, aku suka kamu. Hari ni aku ambil kamu kerja. Dapat terus. Bila dapat terus tuan-tuan, dia kerja 3 tahun, dia berhenti. Kemudian dia buka Cakotiao dekat dengan RNR Elmina. Cakotiao, telur dibasuh. Saya pun tak tahu lah yang mana satu dibasuh. Cakotiao, telur dibasuh. Kan? Jadi saya tengok-tengok Cakotiao, saya minat Cakotiao. Cakotiao saya cukup minat. Malam ni ada tak Cakotiao? Saya minat tengok-tengok Cakotiao, telur dibasuh. Saya pun pergilah. Assalamualaikum adik, Cakotiao special. Rupanya dia tu duduk di belakang tukang masak.
Dia dengar suara saya, dia kenal. Saya tuan-tuan, orang tengok saya kadang tak kenal, tapi dengar suara kenal. Cakotiau satu special. Dia tengok-tengok, Ustaz! Dia tegur saya. Saya bila dia tegur, saya tahu dah mesti free. Selalu macam tu tuan-tuan. Sebab tu dia orang offer saya ni pihak raya ni. Ustaz jadi calon. Saya kata tak nak. Ustaz jadi calon nak. Ustaz garanti menang nak. Saya kata tak nak, biar saya jadi ustaz. Kalau jadi calon, biar jadi ustaz. Jadi calon masuk dekat kedai, semua kena bayar. Saya bayar. Nanti tak undi tuan-tuan. Tapi kalau ustaz masuk, semua berebut nak bayar. Untung jadi ustaz, makan free. Dia kata ustaz, saya tahu dah mesti free ni. Tak apa dah ustaz. Saya buat dekat ustaz special cap kotiau. Saya pun tunggulah. Tiba-tiba dia angkat teh ais. Tiba-tiba datang cap kotiau special tuan-tuan. Udang selalunya 2, 10 udang. Sampai tak nampak kotiau. Saya tengok, special ni mesti mahalnya ni. Kita pun makanlah, makan-makan, pergi nak bayar. Berapa adik? Ustaz! Free. Tahu dah tuan-tuan free. Saya kata jangan free. Abang, saya ada duit abang saya nak bayar abang. Dia kata tak payah ustaz, duit ustaz tak laku. Saya kata walaupun duit saya ni tak laku, dah jatuh 4.1, tetapi laku lagi ni, laku. Dia kata tak, duit ustaz tak laku. Saya kata kenapa tak laku? Ustaz ingat dah, ketika mana saya jumpa ustaz ajar saya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya pergi interview ustaz, saya amal itu, saya dapat kerja ustaz, saya amal sampai sekarang. Ustaz, duit ustaz tak laku, tapi ilmu yang ustaz bagi manfaat untuk saya ustaz. Ustaz, terima kasih. Sebab tu bila sebut subhana, benda yang mana orang tak boleh buat, Allah boleh buat. Bang, kita underdog bang. Kita underdog. Subhanallah, Allah bagi. Sebab apa? Doa banyak-banyak. Allahumma a'ma absarahum la yanzuru illa badrul munir. Kita ingat dah? Hafal doa ini. Allahumma a'ma absarahum la yanzuru illa badrul munir. Tuan-tuan tahu nak tahu makna dia? Jumpa saya selepas ceramah. Nanti saya cerita. Doa inilah doa Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Allahumma a'ma absarahum la yanzuru illa badrul munir. Doa banyak-banyak tuan-tuan. Sebab apa? Subhanallazi asra bi'abdihi. Benda yang tak boleh manusia buat, tapi Allah boleh buat. Macam mana? Memperjalankan hambanya pada satu malam dengan jarak 1385.3 km daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. 1,500 lebih. Satu malam, kalau naik kapal terbang 1 jam 35 minit. Tapi Nabi macam F5I. Saya ingatlah pelancaran F5I tahun 1985. F5I tu dekat Batu Wes. Kami duduk tengok. Ni, tuan-tuan, sekarang kapal terbang kita F5I telah sampai di Ipoh. Ipoh. Kalau dalam terus. Punya lajunya tu F5I. Allahu akbar. Ni Nabi lebih dahsyat daripada F5I. Naik borak ni kenderaan yang cukup hebat tuan. Sebab apa? Subhanallah, benda yang tak boleh manusia buat, Allah boleh buat. Subhanallah, satu malam bila bergerak, Nabi SAW sebelum bergerak dikatakan Nabi tidur di rumah Uhni, dibelah akan dada Nabi. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita, perjalanan hidup dunia ni kena ada 3 ini. Nabi dibelah dadanya oleh Jibril AS, dibuka ni. Sebab tu tuan-tuan dikatakan dalam hadis, Sayyidatina Aisyah kata Nabi ada ni lorong, ada apa lorong tempat macam dipotong. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sekarang ni orang yang operate jantung, dia akan belah di sini. Kalau belah di sini tak boleh sebab tulang. Jadi nak belah macam mana? Belah di sini. Bila belah di sini dia tarik, maka dicantum balik. Kalau belah di sini tak boleh tuan-tuan.
Jangan tuan-tuan sakit jantung pergi belah di sini. Macam mana nak belah? Nak sambung susah. Sambung-sambung jadi macam tu. Mati tuan-tuan. Dibelah di sini. Ada tempat dibelah oleh Jibril. Dibuka tuan-tuan. Dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam. Sebab itu Nabi kata apa? Khairul ma' fil ardi. Sebaik-baik air di muka bumi. Ma'ul Zam-Zam. Air Zam-Zam. Faman syariba. Barang siapa yang nak minum. Fa'ahsanu. Baik bagi dia. Fa'aqamahu. Berdiri. Ketika mana depan Kaabah. Tuan-tuan pegang. Berdiri. Lima syuribalah. Seperti mana apa yang diniat. Pegang. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kesempatan tuan-tuan. Nak tunggu dia orang dah tuang dah. Tak minum rugi tuan-tuan. Minum 3 kali. InsyaAllah 5 syuribalah. Seperti mana apa yang diniat. Kencing manis. Ya Allah, kencing manis. Ya Allah, sembuh 3 kali. InsyaAllah. Kan? Kalau tak sembuh pun Allah bagi tenang. Di Mekah ada air Zam-Zam. Nabi dibelah, dicuci dengan air Zam-Zam. Alhamdulillah. Nak pergi Madinah, Allah bagi juga di bumi Madinah berkat, iaitu tamar ajwa. Sama fungsi macam air Zam-Zam. Sebab apa? Nabi tanam daripada tangannya. Tumbuh diberi nama tamar ajwa. Nabi kata, sesiapa yang pagi-pagi makan tamar ajwa ini 7 biji, Allah jauh 2 penyakit, iaitu racun dan sihir. 2 biji, 7 biji ya, jangan lebih. Kalau lebih dia ada kesan sampingan. Kesannya ialah sesiapa yang memakan lebih daripada 7 biji, lelaki ke perempuan, kepalanya akan botak. Orang tanya, Ustaz kenapa botak? Tahu tak kenapa? Kerana harganya mahal. Sekilo 120. Tuan-tuan gaji 2,000, makan sehari sekilo, tak botak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, di Mekah ada air Zam-Zam, di Madinah ada tamar ajwa, di Mekah ada umrah, di Madinah ada umrah. Nabi kata, man tawadda'a fi manzili, siapa yang berwuduk di rumahnya, summa tusalliya raka'atain fi masjid Quba, dia sembahyang 2 rakaat di masjid Quba, kal umrah, dia dapat pahala umrah. Siapa yang sembahyang di masjid Quba dengan syarat ambil wuduk dekat hotel, sembahyang 2 rakaat. Tuan-tuan tahu tak di mana paling afdal sembahyang 2 rakaat? Kalau pergi tuan-tuan masuk masjid Quba, tuan-tuan tengok bila masuk sebelah kanan ataupun sebelah kiri, tuan-tuan tengok ada satu kawasan kayu, ada jam di tengah. Orang Arab akan sembahyang situ. Di situlah tempat unta Nabi berhenti. Sembahyanglah sunat tahiyatul masjid di situ. Orang lelaki saja, orang perempuan tak ada. Sembahyang, lepas sembahyang masuklah di tengah dekat lampu. Dekat lampu yang digantung. Itulah tempat Nabi SAW selalu datang pada hari Sabtu. Ambil 2 ni. Pertama sembahyang suatu masjid dekat tu, dekat kayu tu, kayu ada jam. Kemudian masuk dalam sembahyang sunat duha, dapat pahala umrah. Di Madinah ada umrah, di Mekah ada umrah. Itu hebatnya tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan dibelah, dicuci dengan air Zam-Zam. Bila dicuci tuan-tuan, sebab tu kalau tuan-tuan rasa tak tenang, selalulah minum air Zam-Zam. Ada orang kena siapa? Yang tu, yang cirrhosis apa? Ingat tak yang kulit dia keluar tu kan? Anak murid saya tuan-tuan, dia umur masa tu 17 tahun, tingkatan 5. Ni kena ni cirrhosis tu. Kan cirrhosis kan? Yang jadi merah-merah tu, kulit tu berkeping-keping keluar. Habis muka ni. Saya bagi kat dia air Zam-Zam 10 liter. Bagi dia minum dengan izin Allah tuan-tuan, 3 bulan dia minum tanpa berhenti, Allah sembuhkan penyakit tu. Sembuh penyakit tu. Rupanya banyak mineral di dalamnya. Sebab tu saya nak bagi tahu, nak ubat tak pasti nak. Tapi kalau siapa yang kena, tolong minum air Zam-Zam. Jangan minum air lain. InsyaAllah Allah sembuhkan penyakit. Sebab dia syifa, dia penawar. Dibelah, maka dimasukkan kepada Nabi ni. Tuan-tuan kena ada ni. Pertama, hikmah. Hikmah tu macam mana? Hidup kita ni ada hikmahnya. Yang kedua apa? Ilmu. Dan yang ketiga, iman. Sebab tu hidup kita kena ada ni. Pertama, hikmah dalam hidup. Hikmah macam mana? Suami kena berhikmah dengan isteri dia. Kena ada hikmah. Kan? Ketua kampung kena ada hikmah. Pemerintah kena ada hikmah. Ni dekat pihak raya kena bagi semua. Kena bagi semua. Tuan-tuan kena ambil. Tuan-tuan, tu hak kita. Kalau bagi ambil, pangkah ikut suka. Sebab tu hak kita. Tuan-tuan kena faham.
Nah, bila kata kerajaan itu bukan mana-mana parti. Kerajaan itu kita, sebab dia ambil semua cukai. Kan? Kalau GST semua kena. Pendapatan itu bukan hak parti, hak kerajaan, hak semua. Sebab tu semua kena dapat. Macam saya pun kena, tuan-tuan, kena cukai. Maka saya pun berhak. Jangan kata apa ni tak suka ni, tak. Semua kita berhak. Sebab tu kita kena faham ni, otak kena cerdik. Kena cerdik, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bila ada hikmah, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya ceramah ni kalau nak ikut hati saya nak hantam, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah berhikmah, lembut sangat malam ni. Kalau tuan-tuan kata kasar lagi, aku tak tahulah nak buat macam mana, tuan-tuan. Okey tak terang ni? Okey ke? Ataupun nak naik gear 4? Ni paling hikmah ni, tuan-tuan ni. Tak tahulah saya ni kontrol sangat ni, aku geram tak kira dah ni. Sabar, tuan-tuan, sebab belum penamaan calon lagi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, hikmah. Dengan isteri kita kena ada hikmah. Sebab tu suami yang baik, saya bagi tahu, hikmahlah dengan isteri dia. Ingat, kalaulah ada isteri, apa yang dia suka belilah. Belilah kau minta lah masa kita hidup. Minta kau gelang, minta. Rantai minta lah. Agak patut dengan kemampuan suami kita. Kalau suami gaji 3,000, jangan minta cincin 2.6 juta, jangan. Agak-agak patut lah. Jangan minta gelang yang lebih-lebih. Agak patut. Sebab apa, tuan-tuan? Hikmah dengan suami kita. Hikmah macam mana? Bila dia bagi, kita kena bagi. Bagi balik, namanya servis. Kalau dia bagi, seorang isteri yang baik, bila diberi, tuan-tuan, dia kena pegang tangan suami dia, tengok muka dia. Bang, terima kasih bang. Cium tangan dia. Cium tangan sudah, jangan cium yang lain. Dia jadi ikut lain. Tuan-tuan, sebab apa? Bila kita bagi, orang kena bagi balik. Di antaranya apa? Kita kalau berhikmah dengan isteri kita, suami isteri pun kena bagi dengan kita. Ingat abang, isteri yang baik, servis terbaik. Kita takkan cari yang lain lah. Betul tak? Servis terbaik lah. Ni kita masalah, tuan-tuan. Bila servis tak baik, tu yang dia nampak yang lain. Orang lelaki ni, saya psikologi, nafsu dia down, dia habis. Betul tak? Nafsu down, habis. Dia tengok apa pun tak lalu dah. Sebab dia dah makan kenyang. Sebab tu kau nak bagi suami tak lari, bagi makan kenyang. Faham tak? Tak faham? Datang jumpa saya. Bagi dia kenyang. Bukan kenyang makan, kenyang segala-galanya. Dia kata akan makan lah. Kalau kenyang, tuan-tuan kenyang, apa tuan-tuan buat? Lena. Bagi dia kenyang, dia takkan kahwin. Tetap yang satu. Tu, ni psikologi nak cerita. Tapi kita, tuan-tuan, tak ada hikmah. Allah, kalau cakap dengan suami, nak melenting. Saya nampak ni ceramah, pam. Tapi dengan isteri lemah lembut, bang. Bukan saya lembut, memang lemah lembut. Jangan kata aku lembut pula. Assalamualaikum, lama dah jumpa. Bukan, ada. Oh, aku okey, tuan-tuan. Tapi dengan isteri berlemah lembut. Sebab apa? Ada hikmahnya. Dengan mak ayah, saya ada mak ayah. Mak ayah saya cakap apa, saya takkan lawan. Walaupun tak betul. Ayah ni, Ferry, ni nak bagi tahu ni, dengar aja. Tak pernah saya lawan. Tak pernah lawan. Tuan-tuan, tanyalah ayah saya. Kalau tak percaya, tanyalah. Siapa yang baik? Ferry baik tak? Dia takkan kata tak baik. Sebab apa? Tiap bulan bagi je, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kita kena hikmah dengan ayah. Ayah saya seorang. Mak saya meninggal. Baru ni, tuan-tuan, ayah saya umur 82. Ada seorang perempuan umur 60. Anak tok guru. Anak dara. Datang meminang ayah saya. Saya kata, ayah, ada orang minang ya. Dia pun sabar. Ayah suka tak? Tak nak mau Saya tak mau. Saya kata, ayah, segak ayah umur 60. Tak mau. Aku ingat mak hang. Ayah, duit banyak ayah. Bagi gambar dia. Dan bunyi kot lain. Saya kata, ayah nak ke? Kalau nak, saya nak recommend. Sebab orang lelaki, tuan-tuan, bila suami isteri mati, dia penin. Penin, bang. Orang perempuan, suami mati, dia boleh bertahan sampai dia mati.
Tapi orang lelaki bohong kan. Isteri mati, saya kalau isteri saya mati, tuan pening juga. Baju saya dia serika. Bangun-bangun siap. Abang. Saya kata ni nak ceramah dekat kampung baru Ampang, nak pakai baju apa? Hijau abang, hijau. Tu yang pakai hijau. Malam ni nak pakai biru tuan-tuan. Tapi dia kata hijau, aku pakai hijau macam mana? Betulnya nak pakai hijau muda sikit, dia tak bagi tuan-tuan, minta maaf. Dia kebut, bukan takut bini. Dia servis bagus. Takut kita pun ambil lah. Sebab yang lain dia tak serika. Dia serika yang tu, yang aku pakai yang tu. Oh, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Ni, dia nak bagi tahu dengan mak ayah. Sebih ni dengan kawan-kawan kita. Jangan gaduh ha. Ni suruh orang utara kita selorong-selorong. Tuan-tuan jangan kecil hati tuan-tuan dekat pihak raya macam itulah. Kan? Tapi kita ni jangan gaduh. Lepas pihak raya baik balik pakat dia elok. Sebab masjid ni benar penting. Ni tuan-tuan tutung dalam kuliah. Tuan-tuan nak faham apa fahamlah. Tapi habis pihak raya tutung buat elok. Sebab bila kata kita mati esok, siapa mandi jenazah kita? Orang yang kita tak suka tu lah mandi jenazah kita. Bila kita mati esok, siapa angkat jenazah kita? Orang yang kita menggaduh nak pihak raya. Tuan-tuan kena faham tu. Ni orang yang cerdik ni. Ni akan angkat jenazah kita, mandi jenazah kita. Ni saya ni di kampung orang tak suka. Kan? Tak apa, tak suka tak apa. Tapi bila mati saya pergi tuan-tuan, bila dia nak turun tu, saya wa kadzalika Fatihah. Dipegang kan, pegang jenazah turun kan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khususil ruh al-qabil muslimin wal muslimat wal mu'min wa ila khususil ruh. Saya sebut nama dia. Syaulillah lahumul Fatihah. Semua baca. Walaupun orang tak suka kita, yang meluat kita, kita turun jenazah daripada rumah. Wa kadzalikal Fatihah. Senang kata bid'ah, tak apalah saya buat juga. Kan? Bawa masuk kubur, tak ada orang baca talqin, saya baca talqin. Sebab apa tuan-tuan? Kita bergaduh masa hidup dunia, tapi orang yang tak suka itulah yang bawa turun jenazah dalam kubur. Orang itulah baca talqin. Sebab tu tuan-tuan, faham hidup dunia ini, ni kena faham ni. Otak kena cerdik. Sebab tu tuan-tuan Nabi SAW bila dibedah, dimasukkan hikmah. Ilmu kena ada. Ilmu kena mengaji. Sebab apa? Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan nak masuk syurga. Ni tuan-tuan ingat ni, nak panggil saya ni tuan-tuan, ada yang tempah berbulan-bulan. Tapi bila tengok kata kampung baru, masjid baru Ampang, saya akan bagi prioriti. Masjid ni saya datang dulu. Tuan-tuan ni, walaupun 3 kali lah. Lepas ni tak balik apa. Saya bagi yang ni dulu. Sebab apa? Sebab ramai jemaah kita tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni ceramah ni sampai sejam lebih dah. Tunggu dah. Sebab apa pagi? Sebab apa? Orang nak dengar. Pernah tuan-tuan saya pergi ceramah tuan-tuan satu masjid dengan sebut dekat Selangor. Kita baru Assalamualaikum. Seorang bangun. Ustaz, bagi salam tu jangan duduk dekat. Saya kata, abang tak pernah dengar ceramah saya. Apa ustaz ni? Sebab apa? Anak dia lari di atas. Saya bagi salam, saya kata, tu anak siapa tu? Tolong tengok je. Dia bangun tuan-tuan, dia angkat tangan gini. Apa ustaz? Ceramah pun apa? Marah budak-budak. Saya kata nak ceramah pun budak lari. Rupanya anak dia. Lepas ceramah tuan-tuan, dia tak puas hati. Dia tunggu dekat kereta saya. Saya buka-buka nampak dia. Tapi dia kecil aja. Ini aja. Saya 6 kaki. Saya pun diri-diri di bawah tu. Boleh ni, boleh makan ni, boleh makan ni. Kalau dia tinggi macam Michael Jordan tu, tak apa tak boleh. Kita tengok, rendah je. Masa dia diri tu kita duduk, nampak tinggi ya. Bila kita diri, saya 6 kaki je tuan. Tengok-tengok dia rendah, dia 5 kaki 2 inci. Saya pun. Tadi Ustaz ceramah kata apa? Saya kata saya ceramah. Ha? Dia duduk genggam tangan. Saya pun genggam juga. Dalam hati, dia bagi, aku bagi. Dia kata, abang, apa yang tak puas hati? Ustaz, apa duk marah budak-budak? Saya kata, budak-budak ni kalau boleh, kalau lari susah dia nak ceramah. Konsentrate tak ada. Kemudian selutuk dengan dia pun senyap. Saya kata, abang, minta maaf bang. Rupanya kita minta maaf lebih baik pada kita tumbuk. Rupanya senjata itu cukup hebat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hikmah dan ilmu. Kalau kita kuat sangat, Allah, saya tak tahulah. Pernah tuan-tuan saya nak cerita, saya keluar daripada masjid, ada satu Cina hentam bumper saya. Pam tuan-tuan. Kita keluar
Bumper tu tuan-tuan, kereta baru keluar seminggu, Camry tuan-tuan, keluar seminggu.